Betul. Okey, kita nak lihatlah agaknya bagaimanakah cara untuk kita melakukan ibadah korban di negeri Johor. Hmm. Okey, jadi pagi ini kita bertuah, kita terus saja bersama dengan Datuk Yahya Ahmad, Mufti Negeri Johor yang telah pun berada di talian video sekarang ini. Assalamualaikum Datuk. Okey, kita cuba untuk menghubungi Datuk Yahya Ahmad dan difahamkan dekat Johor proses untuk mereka melakukan ibadah korban ini dibolehkan. Betul. Cuma ianya boleh dilakukan di tempat-tempat proses penyembelihan swasta maupun kerajaan. Betul, dan juga terdapat beberapa pusat penyembelihan yang Ya. dibenarkan untuk melakukan aktiviti penyembelihan ini. Baik, sekarang kalau sudah bersedia di talian, kita akan terus bersama dengan Datuk Yahya Ahmad yang merupakan Mufti Negeri Ya. Johor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aidiadaha Datuk. Sama-sama, selamat berkorban. Mungkin kita boleh sentuh permulaannya tentang proses ibadah korban di negeri Johor. Difahamkan Datuk pun semalam turut serta untuk menyertai ibadah korban dekat Pekan Nanas, tak silap saya. Boleh ceritakan momen tu, Datuk, betul. sebagai permulaannya? Jadi, alhamdulillah pada tahun ini kebetulan kita menghadapi PKP COVID-19 ini. Ya. Jadi bagi negeri Johor telah pun menghadkan penyembelihan ibadah korban hanya dibuat di pusat-pusat penyembelihan yang ada di bawah perlesenan Jabatan Veterina. Jadi kalau sebelum daripada ini kita buat di masjid-masjid dan pelbagai permis, tapi tahun ini berbeza sedikit. Dan alhamdulillah semalam saya telah dapat sama-sama juga dengan majlis korban di Pekan Nanas yang kebetulan pada hari semalam kita menyempurnakan ibadah korban yang telah diamanahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor sendiri. Jadi saya telah pergi ke sana dan berpeluang jugalah untuk menyembelih korban tersebut. Baik Datuk, kalau macam tahun lalu kan ibadah korban ini melibatkan masjid yang pastinya mempunyai tempat penyembelihan, tapi pada tahun ini ianya berbeza. Jadi adakah dengan perbezaan ini memudahkan pelaksanaan ibadah korban dijalankan, Datuk? Bagaimana? Ya betul. Kalau kita lihat sebelum daripada ni ibadah korban ni dibuat di masjid-masjid yang mana jawatankuasa masjid telah berperanan untuk mengumpulkan dana-dana daripada ahli karya untuk mereka menyembelih korban di masjid sendiri. Sebab kalau kita lihat dari segi syariat, korban itu sunatnya diperlihatkan ibadah sembelihan itu kepada mereka-mereka yang berkorban. Jadi saban tahun masjid-masjid pada hari raya Aidil Adha ini meriahlah apabila ramai yang datang ke masjid untuk menyaksikan ibadah korban, dan mereka-mereka yang mendapat daging-daging korban juga akan diberi nagihan di masjid. Tetapi pada tahun ini kita hanya membenarkan buat di pusat-pusat sembelihan bagaimana saya sebutkan tadi. Tetapi alhamdulillah kita dapat pengalaman yang baru yang mana ianya lebih tersusun dan lebih selamat serta dari segi kesihatan dan juga kalau lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang pandemik COVID-19 ini, kita nak mengelakkan daripada jangkitan yang kita tidak tahu kan, kemungkinan itu boleh berlaku. Jadi sebab itulah kita buat begitu, dan saya ingat semua berjalan lancar apabila semua sekali kita buat di pusat-pusat penyembelihan, dari segi menyembelih, melapah sampailah kepada memotong dan juga membungkus. Jadi jawatankuasa hanya hantarkan ke pusat-pusat penyembelihan. Pusat penyembelihan akan menyempurnakan semuanya. Kemudian setelah dibungkus, dipacking, dihantar ke masjid ataupun jawatankuasa masjid akan mengambilnya. Kemudian mereka akan hantar terus ke rumah-rumah penerima-penerima di karya yang berkenaan. Jadi lebih tersusunlah, maknanya mereka tidak perlu lagi untuk keluar daripada rumah. Kita sedang PKP. Ahli jawatankuasa masjid yang berkenaan yang akan mengagihkan sendiri ke rumah apabila mereka menerima daripada pusat-pusat penyembelihan. Jadi prosesnya berjalan dengan cepat kan, dan juga lancar lah. Betul. Kan, ya, teratur, lancar dan tidak sibuk lah. Betul. Mana-mana tempat kita lihat memang keadaan kita bataskan hanya 25 orang saja di rumah-rumah sembelihan itu, mereka yang menguruskan. Kemudian selesai, masjid-masjid akan mengambil. Jadi di negeri Johor kita ada 178 pusat penyembelihan. Dan kita ada masjid lebih kurang dalam 900 buah masjid. Jadi 178 itu saya ingat boleh menampung sebenarnya keperluan masjid-masjid. Jadi tiap-tiap daerah kita ada pusat-pusat penyembelihan, sama ada pusat sembelihan bawah veterina sendiri,
ataupun pusat sembelihan swasta dan juga pusat sembelihan yang telah diberi lesen sementara oleh veterina. Jadi masjid-masjid ni memang boleh menghantar dan mereka akan dijadualkan. Contohnya masjid ni pukul berapa, bila masa sembelihan mereka akan hantar lembu-lembu tu di situ. Kemudian bila siap mereka akan mengambil bungkusan-bungkusan itu untuk diagihkan kepada ahli karya. Alhamdulillah nampaknya ada hikmahnya. Ini lebih tersusun dan juga tidak melibatkan banyak pelibatan orang ramai. Daripada proses menyembelih, berbungkus dan juga pemberian semua alhamdulillah berjalan dengan lancar. Datuk, Alhamdulillah. Kalau tadi Datuk ada kongsikan seramai 25 petugas yang melakukan proses daripada awal sehingga akhir tu. Nak tahulah berapa jumlah ekor haiwan ternakan yang dikorbankan di negeri Johor. Sebab ada negeri-negeri kata ada 5 ekor kan. Di negeri Johor pula bagaimana? Jadi untuk di negeri Johor, bagaimana peraturan yang lazimnya, setiap penyembelihan korban itu mestilah mendapat kelulusan dan juga kebenaran daripada Jabatan Veterina. Dari rekod daripada veterina, dengan peraturan yang kita buat tahun ini, lebih kurang dalam 3,500 hingga 4,000 ekor sembelihan yang akan disempurnakan. Bermula daripada hari semalam sampailah pada 14 Zulhijjah akan datang insya-Allah. Okey. Baik Datuk, mungkin kalau Datuk boleh ceritakan kepada kami kan dan juga semua penonton di Malaysia hari ini secara ringkasnya mungkin bagaimana fadilat korban dan juga kisah Rasulullah yang melaksanakan ibadah korban ni, kalau Datuk boleh kongsikan kepada kami. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya ibadah korban ini adalah merupakan satu tuntutan di dalam agama kita kan. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah, sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah orang yang terputus. Kemudian di dalam surah Al-Hajj juga Allah SWT telah menyebutkan, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta atau sembelihan korban itu sebagai syiar Allah. Kamu banyak memperolehi kebaikan daripadanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya. Jadi ini adalah merupakan syariat yang dituntut di dalam Islam, walaupun ia bukanlah merupakan satu kewajipan fardu, tetapi ia adalah merupakan sunat muakkad. Dan kita lihat dalam sejarah Rasulullah SAW, baginda sendiri pun berkorban. Beberapa peristiwa ataupun beberapa riwayat telah menyebutkan Rasulullah berkorban antaranya dengan sahabat di Hudaibiyah, yang mana mereka berkongsi satu ekor unta untuk 7 bahagian. Kemudian Rasulullah SAW sendiri berkorban dengan menyembelih dengan menyembelih kibas 2 ekor. Kemudian diriwayatkan juga Rasulullah sendiri menyembelih dengan tangan baginda sendiri. Dan dalam riwayat yang lain Rasulullah memanggil anak andanya Siti Fatimah untuk melihat sendiri bagaimana penyembelihan korban itu dilakukan. Dan ini adalah merupakan amalan lazim bagi junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila menjelang 10 Zulhijjah pada setiap tahun. Jadi kalau kita lihat dari segi hikmahnya, bagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah bersabda, tidak ada satu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya korban yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari menyembelih haiwan korban. Kenapa? Sesungguhnya haiwan korban itu kelak pada hari kiamat akan datang berserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya, dan sesungguhnya sebelum darah korban itu menyentuh tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kalian semua dengan sebab pahala korban itu. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi inilah antara fadilat kita berkorban sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang kedua sebagai tanda cinta kita kan. Cinta ni mesti dibuktikan. Bagaimana nak buktikan cinta? Ya itulah melalui pengorbanan. Siapa yang bercinta kena berkorban. Jadi kita cinta kepada agama Allah, kita cinta kepada Allah, berkorbanlah untuk Allah. Jadi melalui ibadah korban. Begitu banyak sekali fadilat yang kita perolehi kan daripada ibadah korban ni. Baik Datuk, terakhir sekali secara ringkasnya Datuk, sedikit ucapan hari raya kepada semua. Ya, saya mengambil kesempatan untuk ucapkan selamat hari raya Aidil Adha kepada semua. Siapa yang ada berpeluang untuk dilebihkan rezeki untuk berkorban, kita masih ada masa lagi kerana besarnya fadilat korban itu. Dan kalau tidak pun, kita sama-sama mengambil iktibar dan juga penghayatan kepada korban untuk membantu
mereka-mereka yang memerlukan, terutama sekali dalam keadaan suasana pandemik 19. Bagaimana yang kita saksikan sebelum daripada ini, ada saudara-saudara kita kan yang keluar daripada rumah memberi bantuan-bantuan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Ini adalah merupakan satu contoh yang sangat baik untuk kita teladani. Begitu juga bukan sahaja manusia tetapi haiwan-haiwan dalam keadaan-keadaan begini mereka juga memerlukan makanan, maka sama-samalah kita menyantuni sesama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua selamat daripada COVID-19 yang sedang melanda ini. InsyaAllah, amin. Baik, terima kasih ucapkan kepada Datuk di atas masa yang diberikan. InsyaAllah lah sama-sama untuk kita menjaga SOP tatkala kita menjalani ibadah haji ini. Baik, terima kasih Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu dia, kita telah bersama dengan Sahibus Samaha Datuk Yahya Ahmad, Mufti Negeri Johor, bercakap tentang antara SOP-SOP-nya kalau melakukan ibadah korban di Negeri Johor. Betul. Itu perincian bersama Datuk Mufti Negeri Johor tadi.